Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang saya janjikan, dalam video kali ini, saya akan explain mengenai Section B untuk exam penolong pustakawan Grade S29. Sebelum saya mula, saya ingin minta maaf sebab sepatutnya video ini saya keluarkan semalam. Tapi semalam saya ada hal emergency, jadi saya terpaksa rekod dan keluarkan hari ini. Hari pun saya masih di luar, jadi setup pun agak berlainan berbanding setup biasa. Okey, bagi anda yang belum lagi menonton video Section A untuk exam penolong pustakawan, anda boleh berbuat demikian dengan klik link yang saya tinggalkan di ruangan description di bawah ini. Tonton video tersebut terlebih dahulu sebelum lihat video ini untuk anda dapat kefahaman secara keseluruhan mengenai exam penolong pustakawan Grade S29. Bagi anda yang baru kali pertama mengunjungi ke channel ini, saya Megat Syafrizul daripada channel Dr. Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe yang ada di bawah video ini untuk tidak terlepas video-video terbaru yang Dr. Kejaya keluarkan. Okey, jom kita teruskan untuk mengenai Section B, exam penolong pustakawan Grade S29. Okey, apa yang anda kena tahu mengenai Section B, exam penolong pustakawan Grade S29? Okey, seperti yang saya beritahu tadi, video pada kali ini saya hanya akan fokus mengenai Section A, exam penolong pustakawan Grade S29. Kalau anda belum lagi menonton video Section A, anda boleh klik link yang saya tinggalkan di ruangan description. Okey, jom. Okey, sebelum saya explain mengenai Section B, saya nak explain sedikit mengenai format exam anda. Sebab saya banyak dapat pertanyaan di email, di WhatsApp, di Telegram yang ramai masih bertanyakan, ramai yang kurang faham mengenai format exam. Okey, untuk pengetahuan anda, exam ini exam penolong accountant, penolong pustakawan Grade S29 akan diadakan pada 16 Februari tahun 2021. Bermula jam 2.30 petang hingga ke 3.30 petang. Akan ada dua section. Section A, daya menyelesaikan masalah, di mana anda ada 25 minit untuk menjawab 20 soalan. Dan section B, kefahaman bahasa Inggeris, anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Kesemua soalan ini adalah soalan berbentuk objektif. So, anda tak perlu untuk menghantar jalan pengiraan, tak perlu juga untuk buat soalan esei. Okay, jelas format Section A dan juga Section B. Okay, dari segi pengurusan masa, untuk Section A, anda ada lebih kurang satu minit lebih sikit untuk menjawab. So, sekiranya anda spend untuk jawab satu soalan tu lebih daripada 2 minit, anda akan ada masalah untuk habiskan kesemua soalan. Sama juga untuk Section B, anda ada hanya lebih kurang 1 minit untuk menjawab satu soalan. So, pastikan anda jawab dalam masa kurang seminit. Kalau lebih 1 minit, anda akan ada masalah untuk habiskan untuk Section B ni. Okay, jelas untuk kedua-dua section ni, Section A dan juga Section B. Sekiranya anda masih lagi kurang faham, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Nanti saya akan cuba menjawab soalan anda sepantas yang boleh. Okey, Section B, exam penolong pustakawan Grade S29. Okay, dalam Section B ni, dia terdiri daripada dua pecahan utama. Okay, daripada 20 soalan ini, 20 soalan yang ada dalam Section B ni, dia terpecah ataupun terbahagi kepada dua pecahan utama. Okay, pecahan pertama adalah berbentuk pengertian ataupun kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda diberi 3 hingga 4 perenggan artikel dan 5 hingga 10 soalan untuk menguji kefahaman anda terhadap artikel yang diberikan. Okay, antara bentuk soalan yang biasa ditanya dalam pecahan ini adalah dari segi
kefahaman terhadap esei yang diberikan dan juga soalan grammar untuk esei yang diberikan tersebut. Okey, antara tips yang boleh saya berikan untuk anda hadapi pecahan pertama ini adalah dengan baca soalan terlebih dahulu sebelum baca artikel. Sebab ini akan memberi anda kelebihan dari segi masa. Okey, di mana bila anda baca soalan terlebih dahulu, anda akan menjimatkan masa berbanding anda baca keseluruhan artikel. Okey, sebab bila anda baca soalan, dalam fikiran anda sudah ada idea segi sebanyak apa yang anda perlu cari dalam artikel. Okey, so ini akan menjimatkan masa anda dengan banyak sekali. Okey, ini adalah contoh soalan untuk pecahan pertama ini. Anda boleh lihat di sini dia beri satu artikel 3 perenggan dan beberapa soalan berdasarkan artikel tersebut. Kalau lihat soalan pertama ini adalah berbentuk soalan kefahaman terhadap artikel, dan soalan kedua ni adalah soalan berbentuk grammar. So dia boleh ada campuran pemahaman dan juga grammar. Okey, ini untuk pecahan yang pertama. Kemudian untuk pecahan kedua, yang kedua adalah soalan grammar bahasa Inggeris. Ini adalah menguji basic grammar dalam bahasa Inggeris. Soalan ini mungkin tidak akan memberi masalah kepada mereka yang mahir ataupun biasa menggunakan bahasa Inggeris di rumah ataupun di tempat kerja dan sebagainya. Antara perkara yang diuji adalah dari segi noun, pronoun, adjektif, verb, adverb, conjunction, interjection dan sebagainya. So, jika anda lemah dalam grammar ini, pastikan anda sudah mula buat ulang kaji sedikit mengenai grammar bahasa Inggeris ni dengan buka balik buku-buku PMR ataupun buku-buku SPM. Pinjamlah pinjam dengan adik ke apa kan. Baca balik ataupun buat ulang kaji balik grammar tu. Dan cuba buat latihan sebanyak yang mungkin untuk memahirkan diri anda semula dengan grammar bahasa Inggeris ni. Dia tak susah, tapi kalau anda tak biasa guna, dia akan memberi cabaran kepada anda. Sebab jawapan yang diberikan adalah nanti lebih kurang sama. So, kalau anda tak mahir ataupun tak biasa dengan grammar bahasa Inggeris ni, dia akan membuat anda keliru dan menyebabkan anda jawab salah nanti. So, saya nasihatkan anda cuba ulang kaji balik dan buat latihan sebanyak yang mungkin untuk memberi anda keyakinan dan juga refresh balik anda punya memori. Mungkin last guna ni masa sekolah dulu kan. So, cubalah buat revision balik dan buat latihan. Okay. Ini adalah kedua-dua pecahan yang ada untuk section B. Saya ulang Pecahan pertama adalah berbentuk pengertian ataupun kefahaman esei bahasa Inggeris, dan pecahan pertama ini anda diberi satu artikel pendek dan anda diuji beberapa soalan berdasarkan artikel tersebut, dan pecahan kedua adalah bentuk English grammar. Okey, ini adalah merupakan antara perkara yang anda perlu tahu ataupun perlu mahir dalam session B ini. Okey, sebab ini empat perkara ini adalah soalan yang ataupun topik yang biasa ditanya dalam exam untuk session B. Cuba ulang kaji sedikit mengenai pronoun, noun, verb, adjektif. Okey, cuba faham sejelas-jelasnya dari segi dia punya contoh dan definasi. Apa itu pronoun atau apa itu noun, apa itu verb dan apa itu adjektif. Okey? Again, saya nak highlight di sini adalah anda perlu buat latihan sebanyak yang mungkin. Cuba cari soalan-soalan exam SPA yang lepas dan cuba jawab berulang kali untuk memberi anda kefahaman dan keyakinan untuk menjawab exam nanti.
Apabila anda dah jawab soalan exam yang banyak, anda akan nampak pattern soalan exam SPA. Kiranya anda memerlukan banyak koleksi soalan, saya cadangkan dapatkan koleksi soalan yang kita keluarkan ini. Anda melihat buku biru dan kuning ini adalah merupakan koleksi soalan exam yang kita buat berdasarkan soalan-soalan exam SPA. Mana kita ambil beberapa soalan exam SPA yang kita ubah dan olah dan kita masukkan dalam kedua-dua rujukan ataupun kedua-dua koleksi soalan ini. So, bila anda dah ada koleksi soalan ini, anda boleh nampak bentuk bagaimana soalan exam SPA. So, bila anda jawab, anda akan lebih yakin untuk jawab exam. Dan ada satu yang special, jika anda dapatkan rujukan ataupun koleksi soalan ini melalui link yang saya beri ini, www.tipsjaya.com/pustakawan, anda akan dapat satu koleksi khas yang kita fokus untuk penolong pustakawan grade S29. Dalam e-book percuma ini hanya akan dapat anda yang dapat jika anda dapatkan rujukan exam melalui link yang saya beri ini. Okay, anda tidak akan dapat kalau anda dapatkan koleksi exam melalui link yang lain. Hanya melalui link yang saya beri ini, anda akan dapat e-book percuma ini yang mana fokus pada penolong pustakawan grade S29. Okay? So, bila anda dah ada ketiga-tiga koleksi ini, anda akan lebih ke hadapan ataupun lebih maju ke hadapan ataupun lebih 100 langkah ke hadapan berbanding calon-calon yang lain dan akan memberi kelebihan kepada anda. Okay, untuk betul anda ramai lebih 10,000 calon dipanggil untuk exam penolong pustakawan ini. So memang ramai yang anda perlu bersaing dengan mereka. So jika anda ada ketiga-tiga koleksi ini, akan memberi banyak kelebihan kepada anda. Okey, kepada anda yang belum lagi join ke channel Telegram khas ini, khas untuk calon exam penolong pustakawan grade F29, saya nasihatkan anda buat sekarang sebab dalam channel ini saya banyak berkongsikan tips-tips dan contoh soalan yang terbaru kepada anda. Namun kalau anda tak ada Telegram, tak perlu risau, anda juga boleh join ke mailing list ini di mana saya juga akan kongsikan tips dan contoh soalan yang sama terus ke email anda. Okey, kedua-dua link ini saya tinggalkan di ruangan description. Okay, nanti anda boleh klik dan sertai kedua-dua list ini. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Di mana dalam video yang akan datang saya akan berkongsikan tips pengurusan masa yang dapat membantu anda untuk jawab exam dengan baik dan seterusnya membantu anda untuk tidak kekurangan masa menjawab exam. Okay, saya akan keluarkan video tu dalam masa 1 atau 2 hari lagi. Okay, nantikan pengumuman dalam channel Telegram saya. Alright, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.